Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 9 Februari 2021 bersama saya Hafizah Munirah Mahram. Tumpuan berita. Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg menerima kunjungan hormat daripada Lembaga Pengurusan Tertinggi Pustaka Negeri Sarawak di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia Petrajaya pada Selasa. Rombongan Lembaga Pengurusan Tertinggi Pustaka Negeri Sarawak diketuai pengerusinya Tan Sri Datuk Amar Dr. Hamid Abugo beserta ahli-ahli lembaga pengurusan. Ketika ditemui, Tan Sri Datuk Amar Dr. Hamid memberitahu kunjungan berkenaan bertujuan memaklumkan perkembangan terkini aktiviti-aktiviti yang telah dan akan dijalankan Pustaka Negeri Sarawak. Kunjungan kehormat dengan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri untuk memberi penerangan yang the latest one lah, to update Yang Amat Berhormat Ketua Menteri berkenaan dengan aktiviti yang dilaksanakan oleh Pustaka Negeri Sarawak. Kita buat ni at least setahun sekali lah, supaya dia tahu apa yang kita buat, dan kemudian tu kita minta sokongan dari beliau dengan rancangan kita yang nak dilaksanakan pada masa depan. Sementara itu, Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Pustaka Negeri Sarawak Arpah Adnan menjelaskan Pustaka Negeri Sarawak telah memperkenalkan beberapa pendekatan untuk memastikan orang awam terus menggunakan perkhidmatan mereka sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Katanya antara yang diperkenalkan ialah perkhidmatan Book B di mana Pustaka Negeri Sarawak telah berkolaborasi dengan syarikat penghantar untuk menghantar buku yang dipesan secara atas talian ke rumah pelanggan. Jadi Book B Services ni kita menggunakan perkhidmatan dari sebab pengguna tak boleh datang ke perpustakaan, jadi kami hantarkan buku kepada pengguna, ya. Oleh itu berarti services yang pustaka berikan tidak putuslah, walaupun dalam keadaan begitu kami tetap meneruskan perkhidmatan kami kepada komuniti. Jelasnya lagi, selain memberi langganan secara percuma kepada orang awam khususnya pelajar secara atas talian, Pustaka Negeri Sarawak juga telah mewujudkan pelbagai program penyiaran sendiri yang disalurkan ke pelbagai platform media sosial. Apa yang kami buat ya untuk support komuniti dalam keadaan begitu kan, mungkin saudara-saudara tahu yang kita ada memang kita ada online materials yang boleh digunakan. At the same time kita ada juga membuat what do you call that now, program online, because pustaka we have our own broadcast. Okay, jadi kita salurkan kepada channel-channel seperti Facebook, YouTube. Tambah beliau lagi, Pustaka Negeri Sarawak juga menyediakan pusat komuniti digital yang boleh digunakan oleh para pelajar untuk mengulang kaji pelajaran kerana ianya turut dilengkapi dengan kemudahan internet. Berikut pula, sebanyak RM200,000 telah disumbangkan Kementerian Belia dan Sukan KBS Sarawak kepada 20 buah pertubuhan kebajikan dan beberapa buah sekolah menengah berasrama bagi melaksanakan pelbagai aktiviti kebajikan dan menyemarakkan lagi program pembangunan belia. Menteri Belia dan Sukan Sarawak Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, inisiatif ini sedikit sebanyak akan dapat membantu meringankan beban mereka semasa Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Diharapkan dengan adanya program sebegini dan juga sumbangan geran keseluruhan berjumlah patutnya 190,000 jadi 200,000 lah. Banyak saya dapat itu pakai duit MRP saya pakai rembah kepada 20 kesatuan kebajikan dan juga sekolah-sekolah berasrama, sedikit sebanyak dapat membantu meringankan beban-beban yang memerlukan. Di samping itu, kementerian juga memberi sedikit sumbangan berupa face mask.
dan juga hand sanitizer kepada 7 buah sekolah untuk diagihkan kepada pelajar-pelajar yang memerlukan di sekolah-sekolah tersebut. Beliau berkata demikian semasa menyampaikan sumbangan bantuan tersebut dalam program Belia Prihatin 2021 di Kuching pada Selasa. Antara Persatuan Kebajikan Belia dan sekolah yang menerima sumbangan tersebut adalah seperti tertera. Tambahnya lagi, sebanyak 56 program belia dan 41 program sukan telah dirancang pada tahun ini. Namun disebabkan PKPB, hanya program-program keutamaan sahaja dilaksanakan. Bercakap dalam sidang media, Datuk Abdul Karim yang juga Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak menjelaskan ekoran situasi semasa sektor pelancongan di Sarawak masih belum lagi bersedia untuk membuka sempadan. Well, as much as I would love to see the opening up of our borders, whether to foreigners, whether to those from Sabah or to West Malaysia, to help in the boost up the tourism industry. But looking at the situation that we are facing now, especially this year, and the increase in numbers of positive cases COVID-19, whether it's in Sarawak or whether it's in West Malaysia, you can see it's in the thousands now, and the number even hit 3,000-4,000 per day. So I think it's not appropriate. The time is not there yet to open up. Beralih ke laporan harian COVID-19. Sibu terus mencatatkan peningkatan kes kematian melibatkan jangkitan COVID-19 dengan hari ini 2 kes kematian dilaporkan. Menurut kenyataan media Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak pada Selasa, kes keseluruhan kematian telah meningkat kepada 55 kes. Kes pertama melibatkan seorang wanita berumur 66 tahun dan kes kedua merupakan seorang lelaki berumur 54 tahun. Dalam pada itu, Sarawak hari ini mencatat 111 kes positif COVID-19 dengan Sibu 54, Miri 21, Bintulu 12, Dalat 7, Kenawit 6, Kapit 5, Beluru dan Kuching 2, Lawas dan Betong masing-masing 1 kes. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 5,871 kes. Sementara itu, daerah Simunjan telah kembali berstatus hijau dari status kuning dan daerah Kuching pula telah bertukar status daripada status jingga kepada status kuning. Manakala daerah Lundu, Beluru, Kapit, Song, Dalat, Bintulu, Kenawit, Miri dan Sibu kekal berstatus merah. Selanjutnya, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Saribas Muhammad Razi Sitam berharap projek naik taraf Masjid Kampung Manggut Spau di Petong dilaksanakan mengikut spesifikasi projek. Semasa penyerahan projek yang menelan kos RM200,000 itu kepada kontraktor pada Isnin, beliau juga meminta kontraktor supaya dapat menyiapkan projek mengikut tempoh yang ditetapkan agar tidak timbul isu lain. Projek tersebut melibatkan pembinaan pagar dan tempat parkir masjid. Beliau seterusnya turut menghadiri simbolik penyerahan projek yang sama di Masjid Kampung Serabang. Projek yang bernilai RM60,000 itu juga melibatkan pembinaan pagar masjid. Beliau kemudian diberi taklimat oleh Jabatan Kerja Raya JKR mengenai pelaksanaan projek. Sementara itu di Pusa, Muhammad Razi berkesempatan meninjau tapak cadangan pembinaan gelanggang futsal baru Kampung Tui. Beliau berharap urusan yang melibatkan pemilikan tanah untuk projek tersebut dapat diselesaikan dengan berhemah bagi memastikan projek itu dapat dilaksanakan. Laporan seterusnya, sistem perparitan yang kurang sempurna punca sebahagian kawasan di Kampung Sungai Mata, Kota Semarahan sering dilanda banjir apabila hujan lebat berterusan dan bertembung dengan air pasang besar. Perkara itu ditegaskan penghulu Kampung Sungai Mata, Ellen Mustafa, yang memberitahu air dari ladang kelapa sawit yang mengalir melalui sistem perparitan kampung menyebabkan pintu air ban tersumbat. Dalam masa hujan tu bertemu dengan air besar. Jadi banjir ya adalah dari air yang datang dari atas kelapa sawit, kemudian mengalir ke
parit JKA masuk ke kampung. Jadi air apabila ban kami selut si dah terurus dah. Jadi pintu air pun kecil, air masuk dalam rumah. Jadi banjir si untuk besar lah. Sekaki dengan mukul lali ke daerah lah. Mungkin kita nak pindah orang pun orang semua dipindah. Jadi terpaksa orang berumur aja lah. Jelasnya semasa ditemui pada Selasa, masalah itu telah memberi kesan kepada aktiviti pertanian selain turut menjejaskan projek fertigasi cili yang diusahakan penduduk kampung. Oleh yang demikian, beliau amat berharap masalah yang dialami mereka ini dapat diselesaikan dengan segera. Supaya kerjaan malah peparitan. Yang pertama lah, peparitan yang betul-betul dapat meluai. Si kira di sini yang meluai kan. Jadi supaya orang kampung air si masuk dalam kampung yang masuk kami. Kena itu air dari sawit di atas masuk dalam kampung. Lebih-lebih lagi orang yang tinggal di tepi jalan. Nang banjir lah. Sementara itu, salah seorang penduduk kampung Muhammad Hamzah Abdullah berkata, punca lain yang menyebabkan banjir berlaku adalah pintu air ban yang terlalu kecil. Punca daripada menyambung paritan. Paritan macam saluran sikit alo aja. Bos 3G parit mungkin ke 3 alo. Ya sungai. Ya punca sungai. Bila dia bunyi cahaya, sekali lagi bab yang berapa bagi lah. Kampung-kampung jatuh dua kali dekat. Bab parit dekat orang yang pergi ke kampung. Turut tekilan dengan keadaan sistem perparitan kampung itu, Julaini Seli berkata, masalah itu dapat diselesaikan jika parit tersebut dibuat dengan lebih baik dan sistematik. Belah kerek, belah kanan tu, parit tu, semua keluar di sini. Neneknya mampu, mesti mampu lah. Sebab tempat meluai air yang kecil juga, kawasan parit tu pun bengkok ke dalamnya juga. Sekiranya contoh, mendurus, dia akan banjir. Banjir pun sekejap saja, air itu lekas lancar. Sekian edisi malam bersama saya Fiza Munirah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.